Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. So kita bertemu sekali lagi dalam you punya chemistry lecture untuk SK015. Okay guys, hari ini bermulalah kita untuk membincangkan the next chapter. Actually kita dah already done dengan chapter 3 dah habis. Okay, jadi untuk lesson kita pada hari ini kita teruskan dengan the next chapter which is chapter 4. Dan untuk pagi ni kita akan start dengan yang pertama dulu, the first subtopic for this chapter 4 which is 4.1. And apakah tajuk 4.1 ni guys? Lewis structure. Okay, and since saya rasa tak sempat lah untuk kita nak cover semua untuk 4.1 dalam this lesson. So saya akan buat dalam beberapa bahagian lah. Jadi this is the first part. Okay, so this is the first part untuk your 4.1 Lewis structure. Okay guys, now let's look at what you guys are going to learn in this 4.1. Okay, nampak tak? Ini baru 4.1 pun banyak benda yang you guys akan diajar. Tapi tak apa, kita akan go through satu persatu. Kalau ada masalah nanti along sepanjang lesson tu nanti you guys boleh tanya, tak ada masalah. Okay guys, so let's look at basically what you guys are going to learn in this chapter 4.1. Let's look at the overview. Okay, so pertama sekali apa yang you guys akan diajar adalah berkaitan dengan Lewis dot symbol. Okay, and then you guys akan diperkenalkan dengan octet rule, hukum octet. Okay, and then sekali lagi kita akan tengok tentang electron configuration of ions. Okay guys, nampak tak yang saya kata sebelum ni kan, betapa pentingnya electron configuration. Sebab dalam chapter 4 ni juga guys, you guys akan apply juga electron configuration. Okay, dan guys kalau you guys tengok untuk electron configuration of ions ni, sebenarnya some of them you guys dah belajar dah dulu. Apa? Ingat lagi tak? Stability of noble gas, kan? Stability of half filled orbital. Cuma kali ni kan saya dah bagi tahu sebelum ni, there are 3 types of stability of configuration of ions kan? Ada 3 kan? Di mana kita dah tengok the first 2. Apa? Kita dah tengok tentang noble gas configuration, kita dah tengok half filled orbital configuration. Cuma kali ni kita akan tambah yang ketiga tu guys. Apa yang ketiga ini? Kita akan tengok juga apa yang disebut sebagai pseudo noble gas configuration. Okay, so nantilah insyaAllah kejap lagi saya akan terangkan pada you all. Okay, and then kita pergi kepada ni lah yang dikatakan the main title ni, bond formation ni, di mana saya akan terangkan juga pada you all how actually ionic bond is formed, dan juga macam mana covalent bond is formed. And then ada satu lagi guys satu lagi ikatan yang dikenali sebagai coordinate covalent bond ataupun juga dikenali sebagai dative covalent bond. So itu pun insyaAllah saya akan cuba cover lah dalam kita punya lesson hari ini. Jadi inilah dia apa yang saya akan fokus untuk today's lesson. Kita akan tengok ini dulu untuk this first part of kita punya 4.1. Yang the rest ni ini nanti. Ini nanti kita akan bincang dalam the second part of this chapter 4.1. So today we are going to look at Lewis dot symbol, octet rule, electron configuration of ions, and the bond formation. Macam mana terbentuknya yang disebut sebagai ikatan ionik, ikatan covalent dan juga ikatan dative. Okay guys, so kita teruskan dengan the first part untuk this lesson. Okay guys, kalau you guys tengok kan tajuk besar 4.1 ni apa? Lewis structure. And of course nama Lewis tu actually adalah nama seorang American physical chemist. Okay, ada seorang daripada US lah. Inilah dia orang ni guys, Mr. Gilbert and Lewis. So dia lah tokoh yang memperkenalkan pada you all Lewis structure ni, ataupun Lewis dot symbol yang juga akan belajar kejap lagi. Okay, so sedikit information lah tentang this Mr. Lewis guys. So dia adalah yang katakan sangat terkenal dengan apa tahu, dengan dia punya discovery of the covalent bond. Jadi yang you guys belajar sekejap lagi ni tentang covalent bond ni,
Yang kita katakan dia punya discoverer dia adalah inilah dia guys, Mr. Lewis. Dan dia juga memperkenalkan konsep of electron pairs. So apa lagi? Ni Lewis structures. Ini pun adalah hasil daripada hasil kerja daripada Mr. Lewis ni guys. Okey, dan banyak lagi lah kalau kita tengok dia punya contribution ya. Antaranya Mr. Lewis juga memperkenalkan tentang valence bond theory. Ini valence bond theory ni, ini nanti you guys akan belajar ni dalam topik 4.2 guys. Okey, 4.2 nanti kita akan tengok dengan lebih detail tentang this valence bond theory. Okey, so ni sedikit information tentang Mr. Lewis. If you guys would like to know more about the history ataupun biography of this Mr. Lewis, Mr. Gilbert and Lewis, so tak apa, you guys boleh Google saja dekat Google tu, cari saja, just type nama Lewis, dia akan keluar banyaklah artikel ataupun website yang related to Lewis. Alright guys, so 4.1a, so kita akan start dengan 4.1a dulu, di mana in this 4.1a I'm going to teach you how to write. Okay, macam mana nak menulis Lewis symbol. Lewis symbol, Lewis symbol for an atom. Okay, so when we say Lewis symbol ni guys, dia ada dua cara. Sama ada you guys boleh guna dots ataupun you guys boleh guna crosses. Sebab tu kalau you guys tengok kadang-kadang Lewis symbol ni dia juga dikenali sebagai Lewis dot symbol. Tapi kalau kita sebut Lewis symbol pun betul juga, sama je bendanya. Okay, dan kita ada dua cara. Sama ada you guna dots. Apa maksud dots ni lah? You guna dots like this. Kalau you guna cross macam ni lah. Jadi maksudnya sama ada dots ataupun crosses bila kita nak melukis ataupun menulis Lewis symbol. Okay, dan saya nak bagi tahu awal ni guys, Lewis symbol adalah asas kepada Lewis structure. Lewis structure lain. Tapi Lewis symbol ni dia adalah kita katakan basic lah untuk macam you all nak menulis ataupun you all nak to write Lewis structure ataupun nak melukis Lewis structure, you guys kena faham dulu tentang Lewis dot symbol. So that's why the very first part of this lesson saya kena ajar you all ni dulu. Supaya nanti bila you nak melukis Lewis structure, insya-Allah tak ada masalah. Okay, so kita tengok dulu apa itu Lewis symbol. Okay guys, so basically Lewis symbol ni dia ada dua benda yang you guys kena tahu. Yang pertama, dia akan ada elemen symbol. Okay, contohnya apa? Contohnya kalau saya buat dekat skrin ni, contohnya X. So X ni represent elemen. Contohnya lah kalau let's say kalau carbon C, kalau oxygen O kan, kalau nitrogen is N. Okay, so dia mewakili elemen tersebut. Dan selain daripada itu guys, this element symbol juga dia mewakili nucleus and inner electrons. Okay, nucleus dan juga inner electrons of the element. Okay, itu yang pertama. The second is guys, dots and crosses tadi. Dots or crosses tadi. Okay, so these dots ataupun these crosses represent valence electron. Okay, valence electron. Nampak tak? Maksudnya simbol tadi, symbol of the element mewakili nucleus dan juga inner electrons. Okay, and the dots and the crosses dia mewakili valence electrons. Okay, for example, kalau saya tunjukkan dekat you all nampak ni guys. Okay, nampak kita ada sodium. Kan, sodium ni mewakili elemen sodium lah. Dan dia juga mewakili apa? So dia juga mewakili nucleus dan inner electrons. Okay, so kalau kita recall balik kan, sodium. Sodium, what is the electron configuration for sodium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kan. Nampak? Kalau kita tengok daripada electron configuration of sodium, see, sodium has how many inner electrons? 10. Kan dia ada 10 inner electrons dan dia ada 1 valence electrons. Nampak tak? So ini electron configuration. So bila kita melukis ataupun menulis Lewis symbol guys, these inner electrons are not shown. Kan, inner electrons ni tak ditunjukkan. Kenapa?
Sebab simbol Na ni, sodium ni, mewakili itu. Dia mewakili nukleus dan inner electrons. So kalau you guys tengok, kenapa dekat sodium ni cuma ada one dot? Kenapa? Sebab sodium cuma ada one valence electron. That's why we are putting one dot only, satu dot sahaja dekat sodium. Okay, dan saya tahu mungkin ada yang akan tertanya juga, dot ni nak letak sebelah mana kan? Nak letak sebelah kiri ke, kanan ke, atas ke bawah? Jawapannya tak kisah guys. Maksudnya kalau you guys nak tulis macam ni pun betul, you guys nak buat macam ni pun betul, ke atas. Okay, you guys nak letak dekat sebelah mana, sebelah bawah pun betul. Yang penting guys, dot itu mesti di sekeliling simbol tu. Jangan pula you buat macam ni. Kan you buat sodium kat sini. Dot dekat mana dot? You buat dot tu dekat sini. Ni apa ni jauh sangat ni? Kan? Sedangkan ini adalah outer, dia punya valence electron. So dia mesti di sekitar ni lah, di sekeliling elemen tersebut. Okay? Ini kalau kita guna dot. Guys, so let's say you tak nak guna dots, you nak guna crosses pun boleh juga. You buat macam ni lah, sodium for example ni, elemen simbol dia, you letak cross like this. Ataupun you letak sebelah kiri, ataupun you letak sebelah atas, ataupun you letak sebelah bawah. Pulang lah. Siapa yang suka guna cross, gunalah cross kan. Siapa yang suka guna dots, gunalah dots. Tapi kalau bagi saya paling senang kita guna dots lah. Sebab dots top macam tu je kan. Okay, you buat titik macam tu saja kan. It is much easier compared to kalau kita buat crosses. Okay guys so setakat ni clear Okay, so ini mungkin tak ada masalah sebab sodium ada satu sahaja valence electron kan. So what if kalau elemen itu ada dua valence electron? Macam mana nak buat? Okay, saya tunjukkan seterusnya. Okay, kita padam dulu semua sodium-sodium ni. Okay, kita tengok the other example. Okay, can someone please give me elemen yang ada dua valence electrons? Anyone please? Beryllium. Nak beryllium? Oh, nak beryllium. Minat beryllium Okay, tak apa. Beryllium. So sekarang kita tahu beryllium ada dua valence electrons kan? Okay, beryllium has two valence electrons. So how to put these two valence electron dekat beryllium? Okay guys, you guys tengok yang saya buat ni Satu, sorry. Okay, dua. Betul tak? Am I doing it right? Betul tak guys? Kalau saya buat dua macam ni. Untuk Lewis dot symbol. Bukan kena satu-satu dulu ke sir? Ya. Okay, betul lah. Betul lah yang saya buat ni salah. Okay, sebab apa? Dia macam ni tau guys. Bila kita nak melukis ataupun nak menulis Lewis dot symbol ni, ingat, kita akan letak yang single dots dulu. Ataupun kita start dengan single crosses dulu. Kan, dia macam ni. Contohnya kan kalau saya padam ni sekejap So beryllium kan ada dua valence electron kan. So ini the first valence electron. Okay. And then second nak letak mana? Second you guys jangan letak pair dekat sini. Kita letak single dulu. Maksudnya dia macam ni tau. Untuk the second valence electron, you guys boleh letak dekat atas, dekat bawah ataupun di sebelah kanan. Tak ada masalah. Kata let's say you guys buat macam ni. Okay. So ini betul. Jadi maksud dia apa tau guys? Macam ni. Bila kita nak melukis ataupun nak menulis Lewis dot symbol ni, dia macam ni tau. Kalau saya besarkan. Sekejap saya padam dulu. So let's say katalah kita ada macam ni kan. Okay, dia macam ni. So first katalah dia ada satu elektron. Kalau satu elektron, kita buat macam ni lah. Satu. Lepas tu dua. And then tiga. Lepas tu empat. Nampak tak? Kita buat yang single dulu guys. Okay, bila dah penuh empat yang single, let's say kita tahu dia ada 5 valence electrons kan. So katalah elemen tu ada 5 valence electron, barulah kita pair up. Baru kita pasangkan dia. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? So macam tu guys. So that is how kita write this Lewis dot symbol. Maksudnya kalau dia ada lebih daripada 1 valence electrons, kita kena fill up yang single dulu. Kalau dah cukup 1, 2, 3, 4, lepas tu yang kelima baru kita pasangkan 5,
6, 7, 8. Like that. Sebab tu kalau you guys tengok sekejap kalau saya tunjukkan kat sini. Kalau you guys tengok contoh-contoh lain for example, kalau kita tengok nitrogen. Nampak tak cara penulisan dia? Since nitrogen has 5 valence electrons kan. Jadi first elektron valence elektron yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nampak? And then yang kelima baru kita pasangkan. Faham guys so itu untuk nitrogen. Contoh lain, let's say chlorine. Chlorine has 7 valence electrons kan. This 7, jadi this is the first valence electron. 1, 2, 3, 4. Nampak cara kita menulis and then 5, 6, 7. You guys kena buat macam tu. Jangan sesekali bila kita tahulah, contohnya you guys tahu fluorine kan. Fluorine you guys tahu ada 7 valence electron. So apa yang you guys buat? You guys buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau you guys tulis macam tu, betul at the end of the day, still you guys akan dapat Lewis symbol yang betul. Tetapi the way you guys write this Lewis symbol is wrong. Guys, ingat salah tu, cara menulis itu salah. Walaupun at the end you guys dapat simbol yang betul. So mesti kena buat yang single dulu. Kalau dah cukup 4 yang single, baru you guys akan pairkan dia. So clear everyone? Ada apa-apa nak tanya tak? Tentang Lewis symbol ni? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada satu saya nak ingatkan jugalah. Ingat, Lewis symbols, you guys boleh guna either dots ataupun crosses. Either dots or crosses. Tapi jangan you guys buat campur. Contohnya dalam punya Lewis symbol itu dots pun ada, cross pun ada. Kalau boleh elakkan lah kan. Kalau you guys nak guna dots, gunakan dots throughout. Jangan campur, kejap dots, kejap crosses. Kan. Lepas tu ada simbol lain pula. Tiba-tiba ada hashtag pula. Tak boleh. Kan? Dia cuma Lewis dot symbol ataupun Lewis crosses symbol. Kita tak ada Lewis hashtag symbol, tak ada. Jangan buat jangan buat. Sebab dah terbiasa kan dengan hashtag ni kan. Guys so itu sedikit tentang Lewis symbol. Right. Kita buat latihan sikit. Pagi-pagi ni, sejuk-sejuk ni kan. Sebab kat kawasan KMM ni hujan sekarang ni. Tak apa, kita cuba tengok tutorial 4.1 question 1. Ni sebagai nak warm up lah nak memanaskan pagi yang sejuk ini. Guys, let's do this question. So semua orang buka dah buka this tutorial 4.1 question 1. Guys, so let's look at the question here. Redraw and complete the table. Redraw ni maksudnya bila you guys nak jawab tu, you guys kena salin balik lah table ni. You guys kena salin balik semula this table and then baru you guys lengkapkan lah. Guys, kita cuba buat satu persatu ni saya nak tanya seorang-seorang. Dah lama tak menanya pada you all Sekejap. Kita start dengan the first element dulu. Siapa ni? Saya ambil randomly sajalah Muhammad Haziq. Ada Muhammad Haziq? Muhammad Haziq? Haziq? Ya, saya sir. Haziq, lithium berapa valence? Simple ini, lithium berapa valence electrons? Ya sir, saya baru masuk sir. Baru join. Tak apa. Tadi hujan lebat, baru dapat join. Yelah, biasalah tu kan. Kadang hujan ni mempengaruhi dia punya ni network. Berapa lithium? Yup, sir. Kalau valence elektron ni, kalau nak mudah, kita tengok pada apa guys? Valence elektron. Kita tengok pada proton number. Group. Proton number pula. Group bukan proton number. Proton number tu kita nak tahu dia punya nuclear charge ataupun dia punya bilangan proton kan. Tengok pada group lah kan. Sekarang tahu lithium group mana? Zik? Lithium.
which group dalam periodic table? Group 1, sir. Yes, betul. Group 1 kan? 1. Jadi bila kita nak melukis Lewis dot symbol, dia akan jadi macam mana? Dia akan ada lithium, lepas tu ada berapa dot? Simple je ni. Saya tengah mamai lagi, sir. Mamai? Ni dah mandi belum ni? Okey jadi kalau kita tengok tak apa. Azik, lagi saya tanya balik. Okey, seterusnya beryllium. Okey, beryllium. Azik cuba lukis dulu Lewis dot symbol untuk lithium. Okey, siapa pula seterusnya? Nur Eliana. Tak ada pula namanya. Tadi ada dah tak ada pula. Terus left. Kenapa ni? Okey, tak apa. Nur Syasha Atirah. Juga janganlah left. Saya tanya soalan je kan. Ya, Nur saya. Syasha Atirah. Ya. Saya. Beryllium dah bincang tadi kan. Tak apalah. You punya rezeki lah dapat soalan yang senang. Beryllium berapa valence? 2. Okay guys So kita buat 2 ni dulu. Lithium, beryllium kan. Okay guys jadi untuk lithium, since lithium has only 1 valence electron, so if you guys draw dia punya Lewis dot symbol, kita akan dapat macam tu lah. Nampak simple je kan. And then untuk beryllium, yang ni yang macam yang kita bincang tadi lah Okay, cuma elakkan daripada you buat okay, like this. Maksudnya ingat bila ada lebih daripada 1, you guys kena buat yang single dulu. Dah cukup 4 yang single, baru kita pasangkan. Okay guys So ini untuk lithium and beryllium. Okay. So thanks okay, kita teruskan yang seterusnya. Boron. Okay, boron. Siapa untuk boron ni? Okay, kita nak tanya pada siapa ni? Ramai ni kan? Sekejap. Okay, Tan Zin Yu. Betul ke saya sebut? Tan Zin Yu Tan? Yes, sir. Yes. Boron has how many valence electrons? 3. Okay, 3. So kalau 3, so okay, thank you Tan. Okay, seterusnya the second Tan. Kita ada 2 Tan ni. Tadi Tan Zin Yu, Tan Shu Ching. Carbon. Yes. How many valence? 4. 4 kan? Saya rasa carbon semua orang kenal kan? Okay. Right. So thank you kepada 2 Tan. Alright. So kita tengok these are the valence electrons. So how about dia punya Lewis symbol? Okay, untuk boron kan, since boron has 3 valence electrons. So kalau you guys draw dia punya Lewis dot symbol, it should look like this. Nampak? Boron ada 1, 2, 3 dots. Okay, and then carbon ada 4 So 4, you guys yang saya cakap tadi lah, kita kena letakkan a single dot dulu. Dah cukup 4 single dots, 4 single dots. Baru kita akan pairkan dia. Okay. So tak apa. Untuk seterusnya ni saya tunjukkan je lah. So kita tahu nitrogen berapa? Nitrogen 5. Oxygen 6. Fluorine 7. Neon 8. Memang dah disusun kalau you guys perasan ini semua kan daripada period yang sama kan sebab itulah dia punya bilangan valence elektron ni secara berturut-turut lah. Okay, jadi kalau nitrogen 5, tadi pun saya dah tunjukkan untuk nitrogen, it should looks like this, nitrogen. And then oxygen nampak ada 6 valence electrons. So macam mana kita akan buat? 1, 2, ni 1, 2, 3, 4. Nampak 4. Lepas tu 5, 6. So ini pun sama guys tau. Untuk oxygen kan, for example, kalau you guys nak buat macam ni kan, 1, 2, 3, 4. Okay, so kita ada 2 kan, 2 electron pairs kan. So ini pun tak kisah. These 2 pairs ni, you guys boleh letak dekat mana-mana position. Katakanlah you guys nak buat 2 pair tu sebelah kiri kanan, like this. Boleh? Yang penting mesti cukup 6. Kan, mesti cukup 6. Ataupun kalau you guys nak buat macam ni, kan, tadi kalau ini buat macam ni kan, ataupun you guys nak buat macam ni, like this.
pun boleh, ataupun you guys nak buat dua pair tu dekat atas bawah like this. Okay, so pun boleh guys, tak ada masalah. So this ada banyak cara lah untuk you guys nak menulis this Lewis dot symbol. Okay, next fluorine. Fluorine 7 and neon 8. So kalau fluorine 7, it should look like this. See? Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? And then last kali neon 8 lah. So neon ni since dia adalah noble gas and dia punya bilangan elektron itu dah octet, that's why kita akan dapat 8 lah So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. See, inilah dia Lewis dot symbol for neon. Okay, so kita teruskan lah dengan yang seterusnya. Right, so let's move on to the second part of this lesson, ataupun kita pergi pada 4.1b. Okay guys, di mana in this 4.1b, what you guys are going to learn, saya akan ajar pada you all apa yang dimaksudkan dengan octet rule. Pernah dengar kan perkataan octet? And saya akan terangkan pada you all macam mana atoms nak obtain this octet configuration. Okay, macam suatu atom yang tidak octet, macam mana dia nak jadi octet? So how the atoms going to do that? Kan? Okay. Dan guys, dalam this 4.1b juga, ini yang saya beritahu sebelum ni tadi, di mana kita akan tengok sekali lagi stabilities of ions, yang tiga itulah, noble gas configuration, pseudo noble gas configuration, dan juga half fill orbital configurations. Okay, so let's start with the first rule dulu. Kita akan tengok tentang octet rule. In question number 2A, there is a question there, ask you to define octet rule. Sekali guys tengok soalan nombor 2A, dia ada minta you define octet rule. So ini apa yang kita nak tengok dulu guys. Apa itu octet rule? Okay, so bersedia semua right. Octet rule. So what is it? Kan, apa itu hukum octet? Guys, apa maksud octet? Octet means 8 electrons. 8 kan? Octet mean 8. 8. Okay. Tapi saya nak tanya you all, kenapa Oktober bukan bulan 8? Pernah tak you guys terfikir? Kan, octet 8. Octopus 8. Tapi kenapa Oktober bukan bulan 8? Ogos yang bulan 8. Pernah tak you guys terfikir? Itu satu soalan saya bagi pada you all. Nanti lepas kelas ni boleh cari. Kenapa Oktober bukan 8? Sedangkan dia Okto kan? Kan it should be 8 kan? Nanti you guys cari. Actually ada sejarah dia, ada cerita di sebalik dia. Tapi kalau octet itu 8. 8 apa? 8 electrons. Okay. So kita tengok kenapa dia nak capai octet ni kan? Okay, dia macam ni guys. Yang dikatakan octet rule ni apa tahu? Ni dia. An atom other than hydrogen atom. Okay, kenapa dia kata an atom other than H? Sebab H, guys, H dia punya electron configuration 1s1. Maksudnya hydrogen ni guys, sampai bila-bila pun takkan boleh octet. Betul tak? Kenapa? Sebab hydrogen, dia boleh terima satu elektron untuk dia jadi 1s2 kan? 1s2. Okay, so apa ni? H minus. So, walaupun dia dah penuh 1s, tu dah penuh dengan 2 elektron, tapi dia tak capai octet configuration. So, dalam kes hydrogen, dia ada special case lah. Dia bukan octet, tapi kita sebut dia sebagai duplet. Okay, itu untuk hydrogen atom. Tapi kalau atom lain, selain daripada hydrogen guys, so these atoms, okay, kita katakan dia cenderung ataupun tends to form bonds. Okay. So when we say bond formation ni guys, dia ada dua cara. There are two ways for these bondings and chemical bonds ni untuk terbentuk. Apa dua cara tu? Sama ada by losing electrons or through gaining of electrons. Okay. Ni kan sama ada dia lose ataupun gaining electron. So ini kalau dia lose ataupun gain ini guys, so inilah yang akan melibatkan pembentukan ionic bond. Tapi kalau sharing of electrons, ini akan membentuk which type of bonding? Siapa ingat?
Kalau sharing. Valent bond. Covalent bond. Valent, bukan valent. Covalent bond. Covalent bond, bukan valent bond, covalent bond. Okay, tak apa. Ini pun nanti kita akan detailkan dengan lebih terperinci lagi lepas ni. Okay, jadi nampak ada dua cara. Sama ada through losing or gaining ataupun kita katakan transferring of electrons ataupun sharing of electrons. Sampai bila? Sampai atom tadi surrounded by 8 valence electrons. Okay, 8 valence electrons. Okay, saya tanya you guys, kenapa dia nak capai 8 valence electrons ni guys? Siapa boleh terangkan kepada saya, kenapa dia nak sangat capai 8 valence electrons? Achieve stability. Yes, correct. Untuk capai stability. Sebab guys, kalau dia dah penuh octet rule ni, atom tersebut, dia akan mempunyai apa? Dia akan mempunyai configuration of a noble gas. Guys, configuration noble gas ni adalah idaman setiap atom. Sebab tu noble gas, dia dapat nama noble gas. Noble kan selalu apa? Noble ni bangsawan kan. Maksudnya dia adalah kluster lain lah. Kluster kan orang suka guna istilah kluster kayangan lah ni kan. Kan maksudnya dia sebab apa? Sebab dia punya stability dia sangat tinggi. Sebab tu atom bila dia nak capai octet ni, okay, sama ada through transferring ke, through sharing of electrons ke, dia punya main purpose satu saja, untuk capai this noble gas configuration. Why? Because dia nak go for stability. Siapa tak nak stable kan? Semua nak stabil. Kan bukan you saja nak stability, atom pun nak stability. Okay, sebab itu dia akan go for this octet. Macam mana cara? Dua tadi. Through transferring of electrons ataupun sharing of electrons. Okay guys, so ini apa yang disebut sebagai octet rule. And normally guys, rule ni, octet rule ni, dia akan works mainly untuk elements daripada second period. Di mana second period ni dia biasanya akan cenderung untuk capai octet configuration. Okay, ataupun dia akan mematuhi this octet rule. Okay, kita tengok seterusnya macam mana. Sekarang kita nak terangkan pula how octet configuration is achieved. Okay, tadi saya dah bagi tahu kan ada beberapa cara. Yang pertama through transferring of electrons kan. Dan yang kedua through sharing of electrons. So these are the two ways ataupun these are the two kita katakan cara lah untuk suatu atom capai this octet configuration. Kita tengok satu persatu guys. Kita tengok dulu yang pertama. Achieving octet by transferring of electrons. Okay, so here I'm going to use this example. Okay, so katakanlah kita ada sodium. Okay, sodium atom guys bertindak balas dengan fluorine. Okay, sekarang tahu fluorine ada 7 kan? 7. So ini tadi ada, ini apa ni guys? What do we call this symbol? Apa ni? Sodium yang ada satu dot ni. What is this? Ni lah Lewis symbol yang guys belajar tadi kan? Ni kita nak buat application dia. Kenapa awal-awal dia ajar benda tu kan? Okay, so ini electron configuration of sodium. Right, so ini pula Lewis dot symbol untuk fluorine. And guys, kalau kita kalau kita write down dia punya electron configuration of fluorine. Okay, so inilah dia. Electron configuration bagi fluorine. Okay guys, sekarang cuba kita tengok Sodium untuk capai octet configuration, dia akan buat apa? Guys, macam mana cara untuk sodium jadi octet? Ataupun macam mana sodium akan jadi stable? Losing one electron. Okay, losing one electron from which orbital? Which orbital? Which orbital of sodium yang dia akan lose this electron? 3s. Yes, from 3s. Kan? Maksudnya dia akan buang elektron daripada 3s. Okay guys, you guys kena be very clear. Kan, bila kita sebut sodium loses an electron, kan, sodium removes an electron. Okay, dia macam ni. Sodium ni guys, dia bukan saja-saja buang elektron tu. Guys, you ingat sodium ni dia akan saja-saja buang tanpa sebab ke?
Kan? Maksudnya apa? Bila sodium remove dia punya one electron itu, dia bukan remove tu just macam, contoh macam kita buang sampah kan. Kita buang sampah, kita just buang dalam tong sampah je, like that. Bukan macam tu. Sodium bila kita sebut dia remove electron, sebenarnya dia bukan remove electron. Actually this electron was given to other species. Kan? Actually konsep dia bukan remove sebenarnya. Kalau lebih tepat kita katakan dia akan transfer its electron. Maksudnya sodium, dia akan transfer dia punya elektron. So when we say transferring of electrons, mesti kena ada apa guys? Kalau kita sebut transferring of electrons. Ataupun kalau kita kata konsep derma kan? Bila kita sebut konsep derma, mesti kena ada penderma dan penerima. Okey, dia dalam dunia ni guys, dia tak ada konsep macam ni tau. Okey, macam ni lah contohnya kan. You pergi dekat luar sana, you pergi cerita dekat semua orang, oh aku adalah penderma, And then orang tanya pada you, derma kat siapa? Tak tahu. Kan? Mana boleh, sebab penderma mesti ada penerima. So there is no such thing as penderma sahaja without penerima. Ataupun penerima sahaja tanpa penderma. Benda ni mesti wujud seiring dalam this universe. Kan? So dalam kes ni pun sama. Bila sodium transfer dia punya elektron, mesti ada dia transfer kepada siapa? Kan? Mesti ada penerima elektron tersebut. Jadi actually guys, what happen dalam this yang dikatakan transferring of electrons ni, so apa yang sodium ni buat, sebenarnya sodium dia akan transfer dia punya one electron in 3s ni, transfer kepada siapa? Dia akan transfer to fluorine. Okay, kenapa fluorine nak terima sangat elektron daripada sodium? Sebab fluorine pun sama kan? Fluorine ni dia punya configuration hasn't achieved octet yet. Jadi sekarang ni guys, untuk fluorine nak jadi octet, dia kena buat apa? Kenapa tak dia punya configuration? Valence elektron dia 2s2, 2p5. So fluorine memerlukan berapa lagi elektron untuk capai octet stability? 1. 1. Jadi apa yang berlaku? One elektron daripada sodium ni, valence elektron daripada sodium ni, so inilah yang akan kita katakan akan transfer to 2p5 of fluorine. Kan, nampak tak? Ataupun kita boleh buat macam ni guys. Ni, satu ni, ini yang akan ditransfer kepada fluorine kat sini. Guys boleh nampak kan? So itulah apa yang berlaku. And guys, remember every time you nak tunjukkan pasal transferring of electrons ni, mesti kena tunjukkan arrow. Dan arrow itu mestilah daripada mana? Daripada metal pergi kepada non-metal. Kan? Ataupun daripada penderma pergi pada penerima. So apa sebab sodium yang mendermakan? Kan? Sodium yang transfer di elektron. Fluorine dia adalah acceptor, dia adalah penerima. So arrow mesti pointing pergi kepada acceptor lah ataupun pergi pada penerima. Okay guys, dan tengok apa jadi. Okay, apa jadi pada sodium guys selepas dia dah transfer satu elektron? What happened to sodium? Apa jadi pada sodium? Okay, ion apa? Ion sodium lah kan? Ion sodium lah. Jadi apa berlaku? Macam ni lah. Bila sodium dah transfer dia punya one electron, one valence electron, jadi sodium dah tak ada lagi outer electrons. Sodium lagi dia dah tak ada lagi valence electron because semua valence electron ni telah pun didermakan kepada fluorine. So apa jadi pada sodium guys? Dia akan tukar jadi macam ni. Nampak tak guys? Ni. Sekarang saya nak semua everybody sila fokus dekat bawah ni. Nampak ni guys? Okay, cuba you guys tengok cara penulisan dia. Okay, bila you guys nak menulis ion untuk Lewis dot symbol ni, dia macam ni. First kita tuliskan dia punya element symbol and then you guys kena letak square bracket ni. Okay, square bracket. Lepas tu letakkan charge dia dekat luar. Okay, guys, you guys perasan tak? Sekarang ni dekat sodium ada tak any dots around this sodium symbol? Ada lagi tak dots? No. Tak ada. Tak, okay. Kenapa no dot? Kenapa no dot? Stabil.
Okey, betul lah stabil. Okey, saya tahu. Tapi kalau kita nak relate dengan Lewis dot symbol tadi, kenapa kali ni sodium tak ada dot? Lewis untuk atom je. Lewis untuk atom je. Okey. Kan macam ni. Kan. Ni saya nak clarify pada you all Okey. Kenapa sekarang sodium dah jadi dotless? Dotless tak ada dot kan. Okey, reason dia guys balik semula pada apa itu Lewis symbol. Lewis symbol dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan elemen simbol tu mewakili apa? Mewakili nukleus dan inner electrons, kan? Dots ataupun crosses represent apa? Represent valence electrons. Jadi sekarang ni sodium ada lagi ke valence electron dia? Tak ada sebab sodium dah jadi sodium plus guys. Satu tu dia dah bagi dekat fluorine. Jadi sodium sekarang dah tak ada valence electrons. So that's why di sekeliling sodium ion ni tak ada lagi dots. Tapi jangan salah faham pula, jangan kata sodium tak ada elektron. Salah tu, bukan sodium tak ada elektron. Dalam sodium ion masih ada elektron. Cuma dah tak ada valence electrons. Sebab tu no dots. Kan, no dots around sodium. Okay, dan kalau you guys tengok dia punya configuration daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, dia dah tukar jadi 1s2, 2s2, 2p6. Dan kenapa sodium nak sangat jadi sodium plus ni? Cuba you guys tengok, ini configuration apa? Ini configuration apa? Noble gas. Yelah, apa noble gas tu? Noble gas apa? 1s2, Neon. 2s2, 2p6. Yes. Kan, ini adalah configuration of neon. Sebab tu sodium dia nak sangat. Dia menjadi idaman dia untuk capai this configuration. Sebab dia akan mempunyai noble gas punya configuration. Sebab tu sodium jadi sodium plus. Cuma untuk sodium nak capai hasrat dia nak jadi sodium plus ni, dia kena let go satu elektron. So nak let go satu elektron tu, so of course kena ada penerima lah. So kalau tak ada penerima, macam mana dia nak lepaskan elektron tu kan? Okay. Itu apa yang berlaku dekat sodium. Now let's focus our attention to fluorine pula. Okay, sekarang kita tengok kat fluorine. Fluorine, guys tengok asalnya fluorine, kalau kita guys tengok dia punya Lewis dot symbol here, how many dots? 7. 7 dots kan? Kenapa? Because fluorine atom has 7 valence electrons. Okay, dan apa berlaku? Bila fluorine terima satu elektron daripada sodium tadi, apa jadi pada fluorine? Kita tengok sama-sama Okay, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asalnya 7. Once fluorine accept ataupun gain 1 electron from sodium, di sekeliling fluorine dah jadi berapa elektron guys? Dah jadi berapa elektron? Guys, 7 tambah 1 berapa? 8 lah kan? Jadi 8. Okay, nampak? So right now guys, di sekeliling fluorine, dia dah ada 8 valence electrons. So bila ada 8 valence electrons, dalam masa yang sama, proton ni berubah tak? Proton dalam fluorine berubah tak? Bila fluorine terima elektron? Tak berubah kan? Nah, dalam fluorine, proton masih sama. So apa yang berlaku sekarang ni, elektron dah terlebih satu. So apa yang jadi pada fluorine? Fluorine akan tukar jadi fluoride. Dia akan jadi fluorida. Ion fluorida ataupun fluoride. Nampak tak guys? Ni. See? Asalnya 7. Sekarang dah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa daripada 2s2, 2p5, dia dah jadi 2s2, 2p6. Nampak? Dia dah tukar jadi ion. Okay? Dan sekali lagi guys, untuk Lewis dot symbol, when it comes to ion, don't forget to put the bracket. Okay? Dan letakkan charge dia dekat luar. Fluoride kan, excuse me. Fluoride kan negative 1 kan, dia punya charge. So, dia letakkan charge dia minus 1 dekat luar ni. Okay. Tapi kalau guys tengok, kenapa dekat fluorine ada dots? Sebab valence electrons of fluorine dah bertambah. Daripada 7 jadi 8. Sodium tadi daripada 1 jadi kosong. Sebab tu tak ada dots. Tapi dekat fluorine ada 8 dots. Kenapa? Sebab dia punya bilangan valence dah jadi 8. Maksudnya apa? Maksudnya fluoride. Bila fluorine jadi fluoride, fluorine dah capai octet configuration juga. Nampak? Dan surprisingly, apa guys?
electron configuration of fluoride adalah sama dengan electron configuration of sodium ion, di mana both of these mempunyai configuration apa? Neon. Kan? Sama dengan configuration of neon. Maksudnya apa? Maksudnya dua-dua dah capai stability. So itulah purpose dia guys. Kan? Itulah purpose dia kenapa dia nak transfer elektron itu. Supaya both species dua-dua octet. Sodium octet, fluorine pun octet. So tak ada nak gaduh-gaduh kan? Sebab dua-dua sama. Dua-dua mendapat kestabilan yang sama. So ini yang dikatakan cara yang pertama. Macam mana suatu atom nak capai octet. Ini yang kita sebut sebagai kaedah ataupun true transferring of electrons. Okay. The second way ataupun cara yang kedua untuk suatu atom capai octet adalah through sharing of electrons. Berkongsi electrons. Okay, kali ini macam mana pula? Contohnya dekat sini, saya nak gunakan contoh fluorine sekali lagi. Okay, fluorine ada 7 valence electrons. Okay, katakanlah fluorine ada satu lagi atom fluorine pun ada 7 valence electron. Okay guys, so sekarang ini kita tahu fluorine atoms are non-metal atoms. Kan, non-metal atoms. Maksudnya dia tak ada tendensi untuk derma elektron. Okay, tak ada tendensi untuk derma. So bila tak ada tendensi untuk derma, dia hanya cenderung untuk menerima. So dalam kes ini, bila ada dua fluorine atoms yang sama, so macam mana dia nak both of these nak capai octet? Nampak tak guys? Kan, sedangkan dua-dua itu tak ada capability untuk derma elektron. Dua-dua ni penerima. So instead of satu spesies donate pada satu lagi, kan, apa yang berlaku dalam kes ni guys, macam ni. Okay, so fluorine ada 7. Another fluorine atom pun ada 7. So instead of satu derma, satu terima, so in this case, untuk both of these atoms, fluorine atoms ni, nak capai octet configuration, apa dia akan buat? So these two fluorine atoms akan share their electrons. Okay, macam mana? Okay, dia macam ni. Sekarang ni kan, kalau kita tengok, fluorine ni, dia ada satu unpaired elektron. Kan, another fluorine atom pun ada satu unpaired elektron. Elektron yang tidak berpasangan. Okay, so apa yang these two fluorine atom akan buat? Guys, so this electron dengan this electron dia akan kongsi. Okay, dia konsep dia macam ni lah guys. Kan, katakanlah ada dua orang best friends ni okay, dua orang best friend ni pergi satu kedai makan. Okay, kata dia nak order apa? Dia nak order satu burger lah for example kan, dia nak makan burger. Dia pergilah satu gerai burger ni. Okay, sekarang ni harga burger tu RM5. Kan, harga burger tu RM5. Ni burger biasa lah yang bukan special lah, special mahal sikit. Okay, ini adalah burger harga RM5. Masalahnya, dua orang ni tak cukup duit. Okay, bila check dalam poket, A ada RM2.50, B ada RM2.50. So sekarang ni nak beli burger yang berharga RM5. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Untuk nak dapatkan burger, dua-dua tu untuk dapat burger. Yes, they can share lah. A share RM2.50, B share RM2.50, combine jadi RM5. So belilah satu burger, makan sama-sama. Dan dua-dua bahagia kan? Kecuali jangan bergaduh lah pula kan masa makan tu. Okay, so itulah konsep sharing kat sini. So sekarang ni fluorine ada 7, tu pada 7. Jadi instead of derma, sebab tak boleh derma, so dua-dua atom sini akan kongsi. So maksud dia, fluorine ni akan share satu, so ini akan share satu. So when this happens guys, you guys tengok apa jadi nampak? Dia akan jadi macam ni. Dan kalau kita check, cuba you guys check fluorine ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini yang dikatakan dia share ni, kat tengah ni. See, both atoms capai octet. Tapi cara untuk dia capai octet adalah through sharing of electrons. Okay? Dan guys, sharing of electrons inilah yang kita katakan cara untuk terbentuknya covalent bond. Kalau tadi transferring of electrons itulah cara untuk membentuk ionic bond. Ini adalah untuk covalent bond. Tak apa, more on this later nanti kita akan sambung seterusnya. Okay,
So itu sedikit tentang macam mana yang dikatakan cara untuk capai octet through sharing of electrons. Alright. Okay, so kita teruskan ini pun saya tak nak lama sangat sebab ini pun sebenarnya some of them telah pun diperkenalkan kepada you all sebelum ni. Type of stability of ion. So basically ada 3 Yang pertama kita ada noble gas configuration. Ini yang you guys dah belajar sebelum ni kan. Okay, and then pseudo noble gas configuration. Ini yang saya akan ajar sekejap lagi. Okay, and then kita ada half fill orbitals configuration. So ini pun actually you guys pun dah diajar sebelum ni juga. Okay, tak apa, kita recall baliklah, kita tengok balik sekali lagi. Yang pertama, okay, kenapa suatu atom bila jadi ions, dia akan cuba jadi ions dengan noble gas configuration kan? Okay, reason dia guys, okay, sebab apa? Untuk achieve stability. Sebab bila atoms bertukar menjadi ion yang mempunyai this noble gas configuration, okay, dia punya configuration tu adalah sangat stable. Okay, dan macam mana cara dia? Cara dia yang saya sebut tadi lah, ada 2. Sama ada atoms boleh lose ataupun gain enough electrons, so as to form stable ion with octet ataupun duplet configuration. Okay, and normally guys, untuk noble gas configuration, ions yang mempunyai this configuration, noble gas configuration, dia punya configuration yang jadi NS2 NP6. Kenapa NS2 NP6? Because inilah dia yang dikatakan noble gas punya configuration. Kalau you guys perasan, contohnya neon kan. Neon 1s2, 2s2, 2p6. Kalau argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nampak tak? Itu untuk argon. See, macam mana pun dia akan penuhkan NS2 NP6. Itu dikatakan noble gas configuration. Okay guys, ni saya rasa ni tak, you guys tak perlu nak disangkat lah sebab saya dah ajar sebelum ni kan. Ni you guys dah faham saya haraplah you guys dah faham. Okay, kita tengok contoh yang lain Okay, tengok, let's look at sodium. Okay, tadi saya dah tunjukkan kan kenapa sodium bila jadi sodium ion, kenapa itulah configuration yang paling stable. Because, nampak tak? Bila sodium atom jadi sodium ion, so dia akan memiliki configuration of neon. So inilah yang kita katakan noble gas configuration. Sebab tu guys, kita tak akan jumpa Na2+ ataupun Na3+. Tak ada. Bukan tak boleh berlaku, boleh berlaku. Cuma dalam keadaan biasa, sodium dia tak akan tukar jadi Na2+. Sebab apa? These two ion tak stabil. Untuk sodium ion yang paling stable adalah Na+. Why? Because this ion mempunyai noble gas configuration. Sama juga dengan kalsium. Kan, kenapa kalsium jadi kalsium 2+? Because kalau kalsium jadi kalsium 2+, by removing 2 electrons, dia akan mempunyai configuration of argon. Configuration of argon. So that's why untuk group 2, dia akan membentuk ion dengan charge 2+. Okay? Dan lain-lain lah kalau guys boleh tengok yang lain seterusnya. Ini saya bagi 2 contoh saja. Okay, and then untuk anions dia berbeza sebab anion terbentuk melalui gaining of electrons. That's why fluorine dia akan jadi fluoride. Sebab fluoride dia punya configuration dia adalah sama dengan argon. Maksudnya dia dah capai noble gas configuration. Okay, untuk hydrogen, guys kalau tak tahu hydrogen, kalau hydrogen jadi H-. Okay, kalau guys nak tahu apa maksud apa H- ni, ini kita sebut sebagai hydride. Okay, hydride ion. Okay, kenapa hydrogen cenderung untuk jadi hydride ion? Because kalau hydrogen jadi hydride ion, dia akan terima 1 elektron kan? So dia akan membentuk 1s2 and 1s2 ini adalah noble gas configuration. Sebab apa? Sebab ini adalah configuration of helium. Kan? Alright. Okay, itu untuk noble gas configuration. Seterusnya. Okay. So, ini tak ada apa. Ini just apa yang kita bincang tadi lah. Jadi kalau you guys tengok untuk noble gas configuration ni, groups yang cenderung untuk mendapatkan this noble gas configuration adalah group 1, group 2, group 16 dan group 17. Normally elements that came from these groups, okay, dia mempunyai kecenderungan untuk membentuk ions yang mempunyai noble gas configuration. Contohnya you guys boleh tengok dekat table ni lah. Tak apa, nanti saya akan share nota ni. Tak apa, jangan risau.
Okay, alright, kita teruskan. Kita dah tak banyak masa lagi ni. Ini yang saya nak highlight kan ni. Sebenarnya kita belum bincang lagi sebelum ni kan. Okay, seterusnya guys, pseudo noble. Okay, pseudo noble gas configuration. Okay, what is it? Okay, dia macam ni. Ions with stable electron configuration in which all of their orbitals are completely filled with electrons. Okay, dia macam ni. Sebelum ni, kalau kita tengok, kalau dia punya orbitals itu are completely filled with electrons, dia adalah noble gas configuration. Betul kan? Kan, noble gas. Tapi guys, ada kes di mana walaupun orbital dia semua lengkap, tetapi configuration itu bukan configuration noble gas. Dia macam noble gas, tapi bukan noble gas. Sebab tu dia dipanggil pseudo. Kan? That's why it is called pseudo noble. Pseudo means false. Kan? Pseudo means dia macam menyamar lah. Dia menyamar macam noble gas. Dia bukan noble gas, tapi dia macam noble gas. Dia punya stability macam noble gas. So macam mana nak kenal pseudo noble ni? Okay. So pseudo noble gas, ini dia punya formula dia guys. Untuk ion yang mempunyai pseudo noble gas, dia akan ada macam ni tau. Dia akan ada a noble gas core. Ni. Ingat lagi tak apa maksud a noble gas core? Maksudnya dia punya inner electrons adalah sama dengan noble gas punya configuration, and then diikuti dengan outer D yang penuh. Ni nampak NS2, NP6 and then ND10. Okay, tak apa, saya akan tunjukkan contoh sekejap lagi. Okay, so kalau ion itu mempunyai this configuration, so kita akan katakan dia adalah stable. Why? Because dia akan mempunyai pseudo noble gas configuration. Okay, cuma saya nak ingatkan dekat sini guys, this electron configuration, kenapa dia dipanggil pseudo? Sebab dia bukan noble gas, tapi dia macam noble gas. Sebab itu dia dikenali sebagai pseudo noble. So pseudo ni lah, ini cara sebutan pseudo. Kan pseudo. Itu cara sebutan dia, bukan shoe ataupun bukan pursue, kan pseudo. So pseudo means false, pretended, unreal, deceptive. Dan sewaktu dengannya lah. Maksudnya dia macam menyamar macam noble gas. Okey, contoh. Okey, contoh dia macam ni guys. Gallium gallium akan bertukar jadi gallium 3+. Okey, kenapa dia jadi gallium 3+? Reason dia guys tengok. Gallium, so ini dia punya electron configuration. Okey, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. Okey, so kalau gallium jadi gallium 3+, maksudnya dia akan buang elektron daripada mana? Guys, dia akan buang elektron daripada outer shell kan? Jadi sekarang outer shell dia adalah 4s2 dan 4p ni. So dia akan buang 3 elektron daripada sini. So bila dia remove these 3 electrons from this N4 ni, so apa berlaku? Gallium 3+, inilah dia punya configuration. Okay guys, cuba you guys perhatikan dekat sini. Kalau kita tengok dekat gallium 3+ ni guys, see, dia punya electron configuration semua orbital penuh. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, semua penuh. Kan, selalunya kalau semua penuh ni, kan berlaku dekat mana? Berlaku dekat noble gas kan? Tapi kali ni kalau kita tengok, adakah ini configuration of noble gas? Ada ke noble gas yang mempunyai configuration 28? Kan berapa ni? Kan 10. Ada ke 28? Tak ada. Kan 28 tak ada noble gas yang mempunyai configuration dia 28 elektron. So no, tak ada. So that's why kita katakan dia macam noble gas, tapi dia bukan noble gas. Dan kalau tengok ciri-ciri dia nampak, dia ada inner electrons. Nampak inner electron ni sama dengan apa? 18. Ini kan inner electron sama dengan argon. See? Inner electron ni adalah noble gas, diikuti dengan D yang penuh, 10. So this electron configuration guys, inilah yang kita sebut sebagai pseudo noble gas configuration. So that's why gallium, kalau dia jadi gallium 3+, dia adalah stable sebab dia akan mempunyai yang disebut sebagai pseudo noble gas configuration. Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya lesson hari ini. Tak apa, nanti dalam tutorial kita akan sambung lagi. Kita akan tengok pula macam mana yang dikatakan type of stability yang ketiga. Lepas tu seterusnya kita akan tengok juga macam mana terbentuknya ionic bond, covalent bond dan juga dative covalent bond. Okay, so saya rasa itu saja untuk kita punya lesson pada hari ini.
So insyaAllah kita jumpa lagi dalam the next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye bye. See ya. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama.